Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam mawaddah. Kami daripada IPGM Kampus Pendidikan Islam daripada tahun 2 semester 1 ambilan Jun 2021. Hari ini kami akan membentangkan tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB yang kami telah laksanakan pada semester kali ini. Sebelum kita meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya, Wan Iman Alia binti Razali berserta dua orang rakan saya iaitu Muhammad Izzat Ikhwan bin Sukul dan Nur Halimah Husna binti Abdul Rashid. Sedikit latar belakang tentang isi kandungan dalam pembentangan kami kali ini. Terdapat 9 elemen penting iaitu yang pertama gabungan mata pelajaran, yang kedua big idea, yang ketiga the essential question, yang keempat pemilihan HPK iaitu CLO berdasarkan tugasan, yang kelima KPPB dalam PDP, yang keenam soalan pentaksiran, ketujuh KPPB dalam pentaksiran, ke-8 hasil pentaksiran dan yang terakhir impak KPPB itu sendiri. Baiklah, kita bergerak kepada yang pertama iaitu gabungan mata pelajaran. Interdisiplin kali ini telah menggabungkan 3 mata pelajaran. Yang pertama, EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran selaku mata pelajaran tuan rumah, diikuti PIMK 3273 Pedagogi Pendidikan Al-Quran dan Hadis, dan yang ketiga PIMK 3283 Pedagogi Ibadah Adab dan Jawi. Baiklah, kita bergerak kepada Big Idea. Big Idea yang telah dibina berdasarkan ketiga-tiga subjek yang berikut ialah teknologi pemangkin guru yang kompeten memacu pembelajaran bermakna. Ketiga-tiga kursus ini telah membawa tugasan yang saling berkait berdasarkan Big Idea yang telah dibina. Baiklah, kita bergerak kepada the essential question. Terdapat 4 EQ utama dalam pembentangan kami. Yang pertama, bagaimana teknologi menjadi pemangkin guru pendidikan Islam yang kompeten. Yang kedua, sejauh manakah peranan guru pendidikan Islam mengintegrasikan kemahiran teknologi dalam PDP. Yang ketiga, bagaimana teknologi menjadi pemangkin kepada guru pendidikan Islam yang kompeten memacu pembelajaran bermakna untuk pendidikan global. Dan yang terakhir, bagaimanakah implikasi kepada dunia pendidikan Islam sekiranya tiada penguasaan teknologi dalam kalangan guru pendidikan Islam. Baiklah, saya akan teruskan dengan pemilihan hasil pembelajaran kursus ataupun CLO berdasarkan tugasan. Berikut adalah HPK yang bergabung dalam interdisiplin. Yang pertama, kursus PIMK 3273 iaitu Pedagogi Al-Quran dan Hadis. Pemilihan HPK adalah berdasarkan tugasan 2 iaitu penulisan RPH yang mengambil kira HPK 2 iaitu menghasilkan perancangan pengajaran harian, pengurusan refleksi dan juga bahan sumber pengajaran. Seterusnya, kursus EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Pemilihan HPK berdasarkan tugasan 5 iaitu penghasilan produk yang mengambil kira HPK 4 iaitu membangunkan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif berbentuk perisian kursus dalam talian atau aplikasi mobil yang membantu pengajaran dan pembelajaran. Manakala yang terakhir adalah kursus PIMK 3283 Pedagogi Ibadah Adab dan Jawi. Pemilihan HPK adalah berdasarkan tugasan 1 iaitu penghasilan produk yang mengambil kira HPK 2 membina rancangan harian yang lengkap dan kreatif serta bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ibadah, adab dan jawi sekolah rendah. Kita berpindah kepada elemen-elemen KPPB dalam PDP yang terlibat. Yang pertama, elemen 6C. Berikut ialah aktiviti-aktiviti dalam PDP yang menerapkan elemen 6C seperti communication, collaboration, creativity dan juga karakter. Antara aktivitinya adalah aktiviti berkumpulan, pembentangan dan juga pembinaan aktiviti yang menarik minat murid. Seterusnya, elemen 3R iaitu rigor, relevance dan juga relationship. Dalam sesi PDP, kami telah mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari semasa menjalankan aktiviti PDP di mana pengetahuan tersebut bukan sahaja teori tetapi dapat diguna pakai dalam dunia sebenar. Kami juga telah melaksanakan aktiviti forum yang memerlukan penggunaan pemikiran kritis secara atas talian melalui aplikasi digital YouTube. Seterusnya, elemen 3E iaitu extension, engagement dan juga enhancement. Melalui penggunaan alat digital seperti Padlet dan juga Google Classroom, kami dapat meningkatkan dan mengembangkan lagi kefahaman kami tentang satu-satu topik pembelajaran melalui pelaksanaan latihan dan juga aktiviti yang diberikan oleh pensyarah dalam medium digital yang digunakan. Maka, jelaslah di sini bahawa berlakunya elemen E yang ketiga iaitu enhancement dalam sesi PDP.
Seterusnya, bagi model reka bentuk pembelajaran, kami telah melakukan pemanfaatan digital. Kami telah melakukan eksplorasi kendiri di Canva bagi menghasilkan slide pembentangan untuk sesi PDP. Kami juga menggunakan kemudahan digital untuk meningkatkan penglibatan dan motivasi melalui aplikasi digital TikTok. Seterusnya kita beralih pula kepada soalan pentaksiran. Bagi kursus PIMK 3283 iaitu Pedagogi Ibadah Adab dan Jawi, kami dikehendaki untuk menghasilkan penulisan RPH lengkap dengan memilih satu standard kandungan dalam salah satu bidang sama ada ibadah, adab dan jawi dari mana-mana tahun 1 hingga tahun 6. Tugasan ini dirangkai bersama kursus EDUP 3133. Seterusnya kursus EDUP 3133 iaitu Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Kami dikehendaki menghasilkan Google Sites berasaskan model reka bentuk pengajaran dan menggunakan aplikasi interaktif yang selaras dengan Digital Learning Object berdasarkan RPH dari mata pelajaran teras kami. Dan yang terakhir, kursus PIMK 3273 iaitu Pedagogi Al-Quran dan Hadis. Kami dikehendaki menghasilkan rancangan pengajaran harian pendidikan Al-Quran yang lengkap beserta bahan bantu mengajar berasaskan teknologi yang kreatif. Baiklah, saya akan teruskan dengan KPPB dalam pentaksiran, iaitu Relationship, Relevant dan Rigor, di mana pelajar melakukan hubungan bersama guru ataupun pensyarah dan juga kandungan kurikulum bagi menghasilkan pentaksiran mengikut standard piawaian yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan model 6C iaitu pemikiran kritis, komunikasi dan kreativiti dalam menghasilkan pentaksiran, di mana pelajar menggunakan kreativiti masing-masing untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan juga menarik, di samping menggunakan aplikasi teknologi terkini dalam menghasilkan pembelajaran mengikut kreativiti masing-masing. Model 3E juga telah diguna pakai dalam menghasilkan pentaksiran di mana elemen engagement, enhancement dan juga extension diguna pakai terutama dalam aplikasi digital seperti Powtoon, Google Site, Quizzes, TikTok dan juga YouTube bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan lebih menarik. Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dalam menghasilkan pentaksiran juga melibatkan model pembelajaran murid iaitu belajar cara belajar di mana pelajar mendapatkan maklum balas daripada guru pakar tentang RPH yang telah disediakan bagi membuat refleksi dan juga menambah baik apa yang telah mereka hasilkan agar dapat mendapat keputusan yang terbaik dan cemerlang. Berikut merupakan hasil pentaksiran Google Sites yang telah disiapkan oleh pelajar. Pada awalnya, penggunaan Google Slide berkaitan adab terhadap harta benda dan kemudahan awam. Disusuli oleh aktiviti teka silang kata dan juga penggunaan aplikasi live worksheet di mana pelajar dapat mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap apa yang telah mereka pelajari. Pada langkah 2, pelajar telah menyediakan sedikit video penerangan berkaitan adab terhadap harta benda dan kemudahan awam dan juga aktiviti kefahaman dengan menggunakan aplikasi EducaPlay. Di samping itu, penerapan gamifikasi dalam pendidikan juga telah diterapkan bagi memastikan pelajar sentiasa berminat untuk meneruskan pelajaran dan terus fokus tentang apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, aplikasi Quizzes digunakan untuk menyoal dan juga menguji kefahaman pelajar tentang adab terhadap kemudahan dan harta benda awam. Berikut merupakan Oleh itu, mari kita lihat kepada impak KPPB. Yang pertama, pelajar dapat membina kemahiran dan pengetahuan baru serta efikasikan diri bagi meningkatkan kualiti diri sejajar dengan perkembangan pedagogi masa kini. Seterusnya, pelajar dapat menunjukkan kreativiti dan sasiah yang dikehendaki semasa menghasilkan penulisan RPH dan penghasilan Google Site mengikut standard piawaian yang telah ditetapkan. Seterusnya, pelajar dapat membina perhubungan pembelajaran sesama pelajar dan guru yang dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam berkomunikasi. Yang akhir sekali, pelajar dapat memahirkan diri menggunakan pelbagai digital tools sesuai dengan perkembangan pembelajaran abad ke-21 pada masa kini. Sekian sahaja pembentangan daripada kami, Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Pendidikan Islam berkenaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.